Salam Ramadan yang ke-21. Hari ini kita akan menyingkap pelajaran di sebalik juzuk 21. Surah-surah yang terdapat dalam juzuk 21 adalah kita ada 5 surah, iaitu yang pertama surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, surah Luqman, surah Sajdah, dan yang terakhir adalah surah Ahzab. Surah Al-Ankabut dalam juzuk ini dia daripada ayat yang ke-46 sampai ke-69 dan dia adalah surah Makkiyah. Dan surah Al-Ankabut ni dia, Ankabut maksudnya laba-laba. Secara ringkasnya, pertama sekali apabila manusia itu ditimpa musibah, maka dia akan mencari perlindungan. Dan kalau dia mencari perlindungan selain daripada Allah, maka sepertinya berlindung di bawah rumah Ankabut, berlindung di bawah rumah laba-laba, iaitu rumah yang paling lemah dan rapuh dan yang tak mampu melindungi pemilik dia sekalipun. Jadi, kenapa laba-laba? Maksudnya Allah membuatkan kita berfikir bahawa laba-laba ni yang kecil ni dia boleh membina rumah yang berkali-kali ganda lebih besar daripada diri dia, hanya dia seorang. Tapi apabila kita manusia, bahkan untuk membina rumah yang satu tingkat sekalipun, rumah yang kecil sekalipun, kita memerlukan banyak bantuan orang lain. Kita memerlukan alat, kita memerlukan bahan daripada orang lain. Apabila kita comparekan diri kita dengan laba-laba ni, kenapa kita nak sombong apabila kita dapat kita ada bangunan besar-besar? Padahal itu bukan daripada kita sekalipun. Okay, surah Ar-Rum, dia Ar-Rum maksudnya bangsa Rom. Okay, jadi dalam surah ini menceritakan ada peperangan antara Rom dan Parsi. Jadi orang Rom ni dia adalah kebanyakannya beragama Nasrani dan orang Parsi ni adalah agama Majusi, which is mereka yang menyembah api. Jadi antara dua kaum ni, kaum Rom lah yang lebih dekat dengan agama Islam. Jadi Allah mengkabarkan dan memberi berita gembira bahawa Rom itu akan mengalahkan Parsi dalam masa beberapa tahun lagi, antara 3 hingga 9 tahun. Jadi ini seperti janjilah dan bukti bahawa Al-Quran ini memang betul-betul daripada Tuhan, daripada Allah. Apabila kemenangan itu benar-benar berlaku. Jadi daripada sini, tema surahnya adalah keyakinan kepada Allah. Kalau Allah tak meyakinkan bangsa Rom pada waktu itu bahawa mereka akan menang, pasti mereka akan jatuh semangat. Pasti mereka tak akan rasa semangat berkobar-kobar. Dan keyakinan juga adalah merupakan sifat orang-orang Islam, iaitu yakin dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar yakin dan sebenar-benar iman. Dan kita ada 4 topik utama dalam surah ini, which is yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah kemasyarakatan, dan yang keempat adalah penciptaan. Sejarah adalah peperangan antara Rom dan Parsi, ekonomi, kelebihan zakat dan pengharaman riba, kemasyarakatan iaitu hikmah perkahwinan, dan akhir sekali penciptaan iaitu asal kejadian manusia, penciptaan langit dan bumi, kejadian siang dan malam, also penurunan hujan dan buruh. Semua 4 topik ni dia memberi bukti bahawa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan dan adalah satu-satunya Tuhan, kerana hanya pencipta yang tahu semuanya. Surah Luqman mempunyai 34 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Jadi surah Luqman ni menceritakan tentang seorang Luqman Al-Hakim yang memberi nasihat kepada anaknya. Dan Luqman Al-Hakim ni dia bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang wali yang soleh. Luqman Al-Hakim ni dia terkenal dengan sifat dia yang berhikmah dan sangat bijak dalam berbicara. Secara overall, awal-awal surah ni menyebutkan tentang sifat-sifat mereka yang berjaya di hari akhirat. Okay, hujung-hujung surah ni adalah ayat yang memerintahkan supaya bertakwa kepada hari akhirat. Kenapa begitu? Sebab takwa kepada Allah dan beramal kepada hari akhirat adalah sumber untuk segala hikmah. Okay, tema surah Luqman, tema dia adalah kepentingan pendidikan yang berasaskan keimanan. Jadi apa yang Luqman ni berpesan kepada anak dia? Okay, ada 4 perkara. Yang pertama ialah mengesakan Allah dan tidak syirikkan kepadanya. Yang kedua, taat kepada kedua ibu bapanya. Yang ketiga, menunaikan solat. Yang keempat adalah berakhlak mulia. Dan yang kelima, melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan 4 perkara ni adalah perkara yang paling vital, yang paling penting dalam kehidupan kita. Okay, nak tahu tak rahsia macam mana Luqman Al-Hakim boleh sampai ke tahap tinggi dalam hikmah? Iaitu diriwayatkan dia pernah ditanya soalan ini dan dia menjawab, yang pertama, kerana takdir Allah, itu penting. Yang kedua, dengan menunaikan amanah.
Yang ketiga, berkata jujur. Dan yang keempat, meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Anda ingin menjadi berhikmah seperti Luqman Al-Hakim, amalkan empat-empat ini dan insya-Allah. Seterusnya adalah surah As-Sajdah, iaitu bermakna sajdah bermaksud sujud. Dan surah ini mempunyai 30 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Okey, kenapa surah ini dinamakan dengan sujud? Sebab dalam surah ini Allah menyatakan bahawa orang-orang beriman adalah apabila mereka diingatkan dengan Allah, mereka terus bersujud dan bertasbih dan memuji Allah dan tak menyombongkan diri. Sujud, bertasbih, memuji Allah dan tak sombong. Oleh itu, dalam surah ini, apabila kita mendengar dibacakan ayat ini, hendaklah kita bersujud sehingga kita tergolong dalam kaum yang bersujud. Maka tema surah ini adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit take home message daripada surah Sajdah. Ingat tak kisah syaitan yang tak mahu sujud kepada Nabi Adam setelah disuruh Allah? Okey, daripada ada hadis yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka syaitan jatuh sambil menangis. Katanya, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud lalu mendapat syurga. Aku disuruh sujud tetapi aku menolak, maka untukku neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi itu adalah antara itulah perbezaan antara manusia dan syaitan. Disuruh sujud, maka sujud. InsyaAllah lepas ini kita cuba untuk mendapatkan. Dan surah ini juga mengajarkan kita dan melatih kita apabila kita jumpa satu perkara yang menakjubkan dalam Al-Quran dan kita tak dapat menyatakan betapa wownya satu benda itu melalui perkataan, maka kita gambarkan dengan sujud. Dan surah yang terakhir adalah surah Al-Ahzab, which is golongan yang bersekutu. Surah Al-Ahzab ni dia mempunyai 73 ayat dan merupakan surah Madaniyah. Perang Ahzab ni adalah nama lain lah bagi perang Khandaq. Perang Khandaq ni dia terjadi lepas perang Uhud, di mana waktu tu perang Uhud kan umat Islam kalah. Jadi waktu umat Islam kalah, orang musyrikin Mekah dirasa lagi berkobar-kobar untuk mengalahkan umat Islam. Tapi on the other hand, orang Islam pula dirasa macam lagi berkobar-kobar untuk menebus kesalahan dalam perang Uhud tu. Jadi mereka pun melakukan persiapan. Waktu perang Khandaq tu, waktu Ramadan, waktu tu memang tak ada sangat persiapan perang. Maksudnya tak ada macam peralatan perang tu macam kurang. Jadi apa yang mereka buat, Salman Al-Farisi dia mencadangkan supaya kita berlindung dalam kota Madinah, dan mereka pun menggali parit yang besar sebagai strategi perang lah. Tak pernah lagi mana-mana perang yang buat strategi macam tu. Satu benda yang baru lah. Apabila Salman Al-Farisi dia mencadangkan perkara itu, maka mereka pun start menggali parit selama 20 hari. Dan apabila kafir Quraisy tu sampai dekat situ, dia pun jadi macam terkejut. Jadi bila dalam 20 hari pasukan Islam ni mensediakan parit yang besar di bahagian utara Madinah, sebabnya dalam Madinah ni dia punya keadaan geografi dia, selain daripada bahagian utara, bahagian yang lain semua macam susah untuk berjalan sebab ada ladang kurma. Keadaan geografi dia macam tak berapa best lah macam tu. Jadi yang paling terbuka adalah bahagian utara lah. Jadi mereka menyediakan parit kat bahagian utara. Kadang kita ingat macam adakah di seluruh bahagian Madinah ni buat parit? Tak, jenuh lah macam tu. Dia bahagian utara sahaja. Jadi apabila kaum Quraisy Makkah ni datang, dia nak serang daripada bahagian utara Madinah, apabila mereka kepung tu, dia pun tak dapat nak masuk. Bila kuda nak masuk, tak boleh masuk, macam jatuh sebab parit tu terlalu besar. Sebelum dia bina parit tu, orang-orang Islam dan macam penduduk Madinah dah kutip dah sumber makanan yang di luar Madinah. Jadi mereka cukuplah makan dalam tu. Orang-orang Quraisy ni pula, mereka ni selalu sediakan makanan untuk beberapa hari berperang saja, 1 hingga ke 2 hari berperang. Sebab macam itu adalah selalunya berperang macam tu, beberapa hari saja. Dan waktu mereka dah tiba dekat bahagian utara Madinah tu, mereka dah mula kehilangan sumber makanan. Dan apabila mereka kepung, plannya untuk kepung 1-2 hari je, tapi tengok-tengok sampai 27 hari. Jadi makanan tu memang habis. Lagi satu yang signifikan dalam surah ni adalah bani-bani dalam penduduk Madinah. Yang paling utama adalah Bani Quraizah dan Bani Khuza'ah. Bani Quraizah ni adalah bani yang selalu support orang musyrikin Mekah.
dan Bani Khuza'ah adalah Bani yang baik lah. Jadi Bani Quraizah ni waktu dalam keadaan tegangnya perang Khandaq, maksudnya orang musyrikin Mekah tak boleh nak serang orang Madinah. Jadi orang musyrikin Mekah ni dia nak berkomplot dengan Bani Quraizah supaya serang Islam daripada dalam. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad berjaya memujuk Bani Quraizah untuk tidak melanggar piagam Madinah dan mengingatkan apa yang terjadi dengan Bani Nadir dan Bani yang melanggarlah piagam Madinah. Dan sebaik waktu tu Bani Quraizah dia bersetujulah macam tu. Dan juga disebutkan berlaku perbalahan antara kafir Quraisy dan juga Yahudi. Quraisy di Mekah dan juga Yahudi dekat Madinah. Jadi perbalahan yang membantu kepada kemenangan umat Islam jugalah. Dan lama-lama orang musyrikin Mekah pun dia jadi macam bosan dan tak ada makanan dan hilang semangat. Maka Abu Sufyan mengarahkan tentera waktu tu untuk kembali ke Mekah. Secara konklusinya, surah Al-Azam ni dia menceritakan tentang betapa pentingnya untuk kita berserah diri kepada Allah. Kerana Allah itu sahaja yang boleh memudahkan urusan kita. Kalau tak ada pertolongan daripada Allah, maka kita tak akan boleh menang dalam perang Ahzab. Satu fun fact mengenai Samana Par ini, dia adalah panjangnya 5.5 meter panjang, 4.62 meter lebar dan 3.2 meter dalam. Par itu sangat besar lah. Jadi itu sahajalah ringkasan yang sangat-sangat ringkas tentang surah Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajdah dan Ahzab. Okay, satu kuis. Dalam Al-Quran ada satu sahaja nama sahabat Nabi yang disebut dan ia disebutkan dalam juzuk ini. Sila beritahu saya surah apa dan ayat apa di dalam ruang komen di bawah, sehingga kita berjumpa di lain masa. Generasi Al-Quran, generasi hebat. Assalamualaikum.